Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Setakat pukul 6.40 ni kita masih hidup lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Belum Allah Ta'ala cabut nyawa lagi lah sehingga 6.40 ni. Syukur pada Allah Ta'ala, tuan-tuan dapat datang masjid untuk sembahyang jemaah dan berwirid bersama imam dan mengaminkan doa imam tadi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam satu kitab ada telah menerangkan apabila kita masuk 16 Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat persiapan menyambut Ramadan. Gitu. Antara persiapannya ialah membersihkan rumah. Gitu ya. Rumah kita kena bersihkanlah. Bilik air kena cuci. Mana bilik kita nak letak Quran, nak baca, mana bilik yang kita nak buat qiyamul lail, semua bilik dikemaskan. Tempat letak kereta, minyak hitam tu tolong dilap elok-elok. Kasut susun semua elok-elok. Sebab kita nak menyambut Ramadan, tetamu yang paling kita nanti-nantikan. Ada orang ditukar langsi nak masuk Ramadan, bukan tukar langsi ketika nak masuk Syawal, tak. Nak masuk Ramadan tukar langsi, sampai tahap tu. Tukar cadar ketika nak masuk Ramadan, bukan tukar cadar nak masuk Syawal, tak. Macam tu. Dapur-dapur dibersihkan, bagi kilat, sembuh sikit, bagi kilat supaya kita nak bersahur dekat dapur, nak masak semua. Sebab kita nak menyambut Ramadan. Hari ni 18 Ramadan. Jadi sama-samalah kita doa sampai ke Ramadan. Imam pun ada baca tadi kan, supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Kok sampai, tak sampai, tak adalah macam tu. Alhamdulillah. Ni nampak tuan-tuan fizikal ni nampak macam sihat nampaknya. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan sekalian, pagi ni saya bawa perbualan antara Nabi dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam bermusafir. Satu ketika tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam travel lah, kata orang kan. Safar ni bermusafir lah, travel, pergi berjalan. Jadi seorang sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu terpilih bersama Nabi untuk travel, berjalan. Bukan pergi perang, tak, berjalan. Kalau ikut Nabi bermusafir ni satu bonus kepada sahabat-sahabat lah zaman tu, bonus lah. Dan dapat duduk dengan Nabi 2 kali bonus. Macam tu. Macam tuan-tuan dapat dengar kuliah bonus. Gitu. Dapat makan dengan orang yang bagi kuliah 2 kali bonus. Kan? Dapat berjalan bermusafir dengan orang yang bagi kuliah tu 3 kali bonus. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan, kalau ada ustaz-ustaz yang datang di masjid tuan-tuan kan, ambil barakah daripada mereka yang hadir ke masjid ni kan. Kalau time makan, kita duduklah sama-sama makan dengan dia. Sebab barakah sebenarnya dengan orang-orang alim yang datang ke masjid tuan-tuan. Macam tu. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak kenal siapa Muaz bin Jabal tuan-tuan sekalian. Dia ni orang Ansar. Umur 18 tahun dia masuk Islam. Kalau konteks Malaysia, 18 tahun ni baru lepas SPM tamat. Muaz bin Jabal dia masuk Islam umur 18 tahun. Umur 20 tahun dalam konteks Malaysia, pelajar ambil STPM dan tamat 20 tahun. Muaz bin Jabal 20 tahun dia daftar masuk perang Tabuk, perang Badar. Umur 20 tahun masuk perang Badar, perang yang besar di mana orang Islam menang ketika tu. Perang Badar tuan sekalian.
Muaz bin Jabal ni dia faqih tentang agama, faham agama, dan dia qari. Apa qari? Pandai Quran. Dia faqih agama, pandai Quran. Zaman tu kalau tak tahu, rujuk Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, selain Nabi lah. Macam kita tuan-tuan sekalian tak tahu agama, tanya orang yang faqih agama. Kalau tanya orang yang tak faham agama, kita pun tak faham. Tanya orang tak faham, dua-dua tak faham, tak boleh. Kena tanya yang faqih, yang faham, yang belajar, yang mengaji. Macam tu. Kita tak pandai mengaji Quran, carilah orang yang pandai mengaji Quran, tunjuk ajar kita. Jangan sampai ketua kita tak pandai mengaji sebab tak cari guru yang boleh ajar kita Quran. Itu juga dengan Muaz bin Jabal, tuan sekalian, radhiyallahu anhu. Dia faqih dan qari, dan dia juga adalah rawi hadis terkenal. Rasulullah SAW pilih dia, hantar ke Yaman untuk bawa Islam dan ajar Quran. Bila lepas perang Tabuk, Nabi sayang kepada Muaz bin Jabal ni, tuan-tuan sekalian. Walaupun pernah satu ketika Muaz bin Jabal jadi imam, dia baca panjang, jemaah komplain jumpa Nabi. Maka Nabi pun panggil Muaz bin Jabal, bagilah nasihat apa benda. Jadi bila kau jadi imam, jangan baca panjang sangat. Belakang tu ada orang yang berkeperluan, bersederhanalah, macam tu. Baik. Maknanya Nabi bagi nasihat lah kalau ada yang tak konon tu. Maka Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman, tuan-tuan sekalian, ajar Quran, ajar agama. Sampai Nabi hantar Muaz bin Jabal ke sempadan. Hantar Muaz bin Jabal sampai sempadan nak ke Yaman tu. Sayangnya Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, mungkin kalau kau balik semula ke Madinah, aku dah tak ada. Kau akan tengok masjid dan kubur aku je. Jadi tuan-tuan sekalian, Muaz bin Jabal sampai ke Yaman, sebab Yaman ni pusat ilmu. Jadi orang yang mengaji kat Yaman ni untung. Tuan-tuan tengok kan, ustaz-ustaz yang ada gelaran belakang tu, Al-Yamani tu, dia mengaji kat Yaman, pusat ilmu. Kan, untunglah siapa ada anak-anak yang belajar kat Yaman ni, tuan-tuan sekalian. Itu pusat pengajian ilmu yang hebat, selain Mesir, selain Jordan, selain Morocco, selain Madinah, Mekah semua. Jadi Yaman antara tempat pengajian yang bagus. Kalau tuan-tuan ada cucu besok kan, anak mungkin dah lepas lah, cucu lah kan, nak mengajar agama, hantar Yaman. Sebelum ni Syria bergolak orang tak hantar kan, bergolak orang hantar ke Yaman. Tuan-tuan, betul bila Muaz bin Jabal balik, tuan-tuan sekalian, Nabi dah wafat. Ketika nak balik tu, orang Yaman ni sayang ke Muaz bin Jabal, janganlah balik. Sayang tuan-tuan sekalian, tuan guru ni nak balik kan. Maka Muaz bin Jabal dapat hadiah, tuan-tuan sekalian, dapat banyak hadiah, dapat banyak harta, bawa balik. Muaz ni kaya sebab orang Yaman bagi hadiah. Macam orang kampung, kalau ada ustaz-ustazah mengaji Quran, dia macam-macam dapat ustazah tu, sampai dapat taja pergi umrah pada. Punya sayangnya kepada ustazah yang mengajar Quran kepada penduduk kampung. Lain tuan sekalian, apabila ada ustazah dia konsisten mengajar Quran dekat masjid, macam kampung isteri saya, mak mentua saya mengaji dengan ustazah yang datang setiap hari, setiap minggu kan. Sampai kan dah rapat pula dengan ustazah yang mengajar mereka. Begitu juga dengan Muaz bin Jabal, tuan-tuan sekalian, dapat hadiah banyak, orang sayang. Macam juga cikgu, bila tiba hari guru, tuan-tuan sekalian, banyak cikgu dapat hadiah. Ada cikgu yang tak dapat hadiah. Siapa tuan-tuan sekalian? Cikgu disiplin kurang dapat hadiah, garang tak dapat dah kan. Cikgu rasa yang garang tu kan dapat juga, tapi tak sebanyak guru-guru yang tak pernah marah budak. Macam itulah tuan-tuan. Maka Muaz bin Jabal jumpa Umar Al-Khattab, kata apa? Kau jangan simpan harta ni, kau hadiah ke orang ni, bagi pada semua orang, bukan senang nak buat ni. Dan Muaz bin Jabal mati di Jordan, bukan mati di Makkah, bukan mati di Madinah. Ini ulama telah memberitahu.
Muaz bin Jabal mati di Jordan 18 Hijrah ketika dia meninggal tu. Umur berapa? Bukan umur 40 tahun, bukan umur 60 tahun, umur dia 30-an menurut alim ulama. Dia mati sebab apa ya? Bukan aksiden, bukan kerana dia tertolan biji durian, bukan kan? Contohlah kan. Dia kena penyakit taun. Meninggal dia. Itulah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu serba sedikit dia punya biodata, kena tahu juga sikit. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ni terpilih travel bersama Nabi. Kan? Bila travel bersama Nabi ni bila kita nak bermusafir tuan-tuan sekalian, kita nak bersukaria, seronok tuan berjalan tuan sekalian, seronok. Kalau kita dalam konteks Malaysia, kita naik kereta, naik kapal terbang. Kalau naik kereta, kita boleh singgah. Naik kapal terbang tak boleh singgah, pori je. Kalau naik kereta api panjang masa nak sampai, singgah juga tapi tak boleh turun lama. Begitu dengan Muaz bin Jabal, dia ikut Nabi bermusafir. Dalam Muaz bin Jabal bermusafir itu, Muaz bin Jabal tuan sekalian radhiyallahu, dia tanya satu soalan ke Nabi. Soalan ni lah yang Nabi jawab, hebat Muaz ni kan. Dia tanya satu soalan ketika bukan ketika dalam pengajian, tak, dalam bermusafir tu sahabat Nabi ni Sayyidina Muaz bin Jabal tuan sekalian tanya satu soalan kepada Nabi. Ya Rasul, nampak dia beritahu. Ya Rasul, ketika bermusafir ni, kita kalau pergi umrah memang kita akan tanya ustaz tu, ustaz macam mana nak niat umrah ni, macam ni macam mana kita nak tawaf, macam ni sebab kita nak pergi umrah, kita akan tanya macam-macam. Nak pergi haji pun sama. Sampai haji tu orang yang dah belajar dekat Malaysia dah khusus, sampai sana pun lupa, maka tabung haji buat lagi khusus dalam hotel, bagi lagi sebab tak faham. Tuan-tuan sekalian, itu bila kita pergi umrah haji. Tapi bila pergi jalan-jalan, tak ada kita nak cerita pasal agama, tak. Muaz tanya, ya Rasul, boleh tak ceritakan ke aku amalan yang boleh ke syurga dan jauh daripada azab api neraka? Nabi jawab, ya Muaz, kau tanya benda besar. Dia tanya benda besar. Dalam musafir tu tanya benda yang besar. Muaz bin Jabal tidak tanya, ya Rasulullah, kat dapat ni kita nak makan apa? Tak tanya tu. Ya Rasulullah, lepas ni kita nak berhenti kat mana? Apa nak buat? Tak. Soalan dia. Oh, hebat. Maka Nabi pun jawab, wahai Muaz, kau tanya benda besar yang orang lain tak tanya. Oh, hebat maksudnya. Zaman tu lah. Kita tanya tak benda ni dalam musafir? Tak akan tanya benda ni. Kita tahu nak berhenti ar makan saja. Nak tengok orang, tengok bukit bukau, tengok tempat orang. Maka Nabi pun jawab lagi, benda ni yang kau tanya ni akan senang bagi orang yang Allah senangkan. Nabi sebut 5 perkara. 5 perkara ni lah yang amalan ke syurga jauh daripada neraka. 5 ni. 5 ni Nabi kata kepada Muaz, ya Muaz, benda ni 5 ni akan senang bagi orang yang Allah senangkan. Bukan senang nak buat ni, yang susah kan nak buat. Apa yang pertama tuan sekalian? Yang pertama, wahai Muaz, kau abdikan diri kepada Allah Ta'ala, cuma jangan syirik saja. Maknanya apa tuan sekalian? Kita punya target kita ni ibadat kepada Allah, buat je. Dengar taat buat. Cuma jangan syirik je. Sebab syirik ni kalau mati Allah tak ampun. Tiada ampun bagimu, tak ada. Masuk neraka selama-lama. Tu yang Nabi risau ni. Kalau ada yang syirik, ada orang tak kisah babak syirik ni, lantak lah kan. Jangan. Nombor 2 pun tuan sekalian, nombor 2, solat fardu jangan tinggal. Kita nak kata suruh berjemaah tuan-tuan sekalian kan. Orang kita bila sebut berjemaah, dia tak wajib, dia sunat muakkad. Dia anggap sunat muakkad ni biasa je, kena faham. Solat ni, fardu ni ada 2. Solat fardu sembahyang seorang-seorang, apa pun tak nak sembahyang berjemaah pun kena buat juga kat rumah atau di mana-mana. Tapi yang paling baik solat berjemaah. Tapi orang kita sebab dia sunat maka tak penting.
Solat Jumaat dia wajib tu penting. Tak datang rasa hati tu tak sedap sebab dia wajib. Bila pihak berwajib kata solat Jumaat ni hanya orang tertentu saja datang, terasa kan. Bila pihak berwajib kata kena ambil dos, sebab dia wajib bagi dia. Tu yang bila tak datang tu ada yang marah, ada yang rasa tak puas hati. Kenapa ni? Sebab apa? Benda wajib. Bila sebab sunat muakkad, sunat ya, benda tu tak anggap benda penting. Padahal ujung tu sunat muakkadah. Apa muakkadah? Yang sangat dituntut. Macam itulah. Senang kan nak buat solat tuan sekalian, susah nak buat tuan sekalian. Sebab satu solat seumpama 10 waktu borek nak buat. Kalau senang masjid tuan-tuan penuh sungguh. Kalau senang sembahyang fardu jemaah tuan sekalian, solat masjid kita ni penuh sampai belakang. Tu saya kata susah. Bila ditanya senang tak dengar ceramah dekat masjid dan surau, saya kata susah. Kalau senang masjid kita penuh sampai belakang. Sebab susah lah, maka benda ni kita tak boleh kata senang. Susah tuan-tuan sekalian nak langkah walaupun rumah sebelah je. Walaupun rumah sebelah masjid atau sebelah surau, tapi tak boleh pergi. Free kan, nak melangkah tu borek. Tak semua boleh buat benda ni. Tu Nabi kata ni, benda ni akan senang bagi orang yang Allah senangkan. Macam tuan-tuan, Allah senangkan tuan-tuan boleh melangkah masuk masjid sembahyang subuh. Susah nak datang sembahyang subuh jemaah ni tuan-tuan sekalian. Apatah lagi tuan-tuan datang dapat pula buat sembahyang sunat sebelum subuh. Dahsyat tuan-tuan, jangan main-main. Tinggi level tu. Apa nombor 3 pula? Ni pun payah. Bagi ya Allah senangnya, zakat kena tunailah. Bila dah keluar zakat tak perlu kecoh-kecoh. Tuan-tuan dah sedekah ke, zakat fitrah ke, zakat apa zakat, dah zakat dan diam sudah. Seperti mana orang jahat buat jahat, dia tak sebar pada orang kecuali dia nak sebar. Hari ni saya buat macamnya, saya sebar dalam Instagram. Itu manusia tu tak berapa nak tepat. Biasa orang yang buat jahat ni bila dia merompak, dia tak akan bagi tahu dia merompak. Macam tu juga lah orang yang buat baik, dia akan sembunyikan kebaikan dia. Yang tunjuk orang. Tuan-tuan, satu jemaah tabligh cerita dalam TikTok. Jemaah tabligh. Saya ada dengar itu, lepas tu tak jumpa dah. Dengar, lepas tu saya cari balik dia punya video, tak jumpa dah. Dia pergi berdakwah, jemaah tabligh ni bagus. Alhamdulillah, berdakwah 40 hari tuan-tuan sekalian. Dia ada satu gelaran kepada ketua dia, namanya Amir Saf. Tu gelaran kepada ketua dekat situ. Amir Saf ni ketua orang yang ada kat situ lah. Dia panggil Amir Saf. Ustaz ni cerita lah, dia katakan Amir Saf dia ni tuan-tuan sekalian balik berdakwah, masuk markas tuan-tuan sekalian. Malam tu dia sembahyang 2 rakaat tak berhenti tu. 2 rakaat. Habis 2 rakaat, tengok 2 rakaat, dia heran tengok Amir Saf dia ni. Kenapa malam ni dia sembahyang 2 rakaat banyak? Jarang berlaku ni. Kan? Balik dakwah tu tuan sekalian, balik pergi ziarah-ziarah tu, dia balik daripada sampai masuk markas dia sembahyang 2 tak tengok 2 lagi. Besok baru tahu kenapa dia buat macam tu. Motor dia hilang tuan sekalian. Pagi tu dia dapat balik motor dia. Masya-Allah. Dapat balik motor dia. Malam tu motor dia hilang, pagi tu dapat balik. Sebab apa tuan sekalian, dia cerita, aku balik motor aku hilang, aku sembahyang 2 rakaat pada Allah Taala, minta pada Allah Taala sungguh-sungguh ni. Dia tak ada publish dalam Facebook, dia tak publish dalam WhatsApp, tak ada motor aku hilang boleh cari ke tidak, tak ada. Tuan-tuan hebat tuan-tuan sekalian, pergantungan pada Allah Taala tinggi. Sungguh tuan-tuan sekalian. Adakah boleh kita letak dalam Facebook? Boleh, tak ada masalah. Boleh cerita, nampak tak motor WBY ni segi hilang. Boleh, tak ada masalah, boleh je. Tapi dia tak buat macam tu. Lama sembahyang. Bila lah masa kita nak makan dengan Amir Saf kita ni.
Bila kita nak taklim dengan dia ni, semayang 2 rakaat sebab apa? Motor hilang. Tak payah kecoh-kecoh dengan orang. Bila buat baik ni, tak pada Allah Ta'ala lah kita berhadapan. Buat baik sikit, letak dalam Facebook. Ini malam tadi saya buat tahajud 2 rakaat. Walaupun ada benefit juga, tuan-tuan sekalian, maknanya dia bagi tahu tu orang yang akan buat. Tapi hati-hati, takut ada sifat ujub, ada sifat riak yang mengalir dekat jiwa kita. Tu yang takut tu. Sebab baik je mesti nak publish dalam media sosial kan, tuan-tuan. Bukan tak boleh, tapi bahayalah. Baik. Yang keempat kata Nabi, Ramadan puasalah. Masalah kita ni bukan kita kan, bila tak puasa tak ganti. Ingat puasa Ramadan ni orang semua boleh buat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh tengok, boleh tanya pejabat agama ke jais, tuan-tuan sekalian, ada juga yang tak puasa. Tu yang saya ingat lagi, tuan sekalian, naik kereta jenazah, siapa yang tak puasa, tuan sekalian, naik kereta jenazah. Sama tahap tu lah, orang tak puasa ni letak dalam kereta jenazah, nak bagi sogan sikit pun lah tak puasa ni. Kalau tak puasa pun janganlah tunjuk makan kat kedai kan, walaupun itu bukanlah dia punya sikap, tak. Bagi yang perempuan pula, bila dia tak puasa Ramadan, dia tak ganti atau ganti lamek. Perempuan dia diberi keistimewaan semayang tak payah ganti. Alhamdulillah, perempuan itulah kelebihan dia yang tak dapat kat lelaki. Kok dapat kat lelaki semayang tak ganti, tuan-tuan sekalian, surau masjid kosong, mana boleh imam tu, dia uzur, tak payah ganti. Lelaki tak dapat keistimewaan tu, perempuan dia dapat 7 hari. Bila Ramadan, kenapa tak ganti puasa? Kena ganti ke? Kena ganti. Hanya solat tak ganti. Tak ganti. Umur dah 45, rupanya banyak tak ganti. Fidyah pun tak bayar. Bayang tuan sekalian. Baru ni ada kawan saya telefon, Ustaz, berapa nak bayar fidyah yang bila puasa tertinggal ni? Saya kata setiap negeri tak sama. Wilayah dengan Selangor tak sama, Kedah dengan Perak tak sama cara bayar. 1 hari tinggal mungkin RM3.5 kena bayar. Negeri ni mungkin RM4, wallahualam, saya tak tahu. Pergi tanyalah, saya kata saya pun tak tahu. So, ada akak tu dia lama tak bayar fidyah, tuan-tuan sekalian, lama tak bayar dan tak juga ganti puasa. Maka baru tersadar, pergi tanya tempat orang yang boleh kira berapa fidyah, tuan-tuan, terpaksa keluar cek nak bayar. Sebab apa? Banyak pun nak. Buat sonang je orang tak nak ganti puasa ni. Sebab ganti puasa susah, tinggal puasa sonang. Ganti susah. Lagi perempuan, biasa orang perempuan ni kadang-kadang dia ganti ketika Syaban. Daripada time frame setahun tu tak ganti, akhirnya dia ganti bulan Syaban. Boleh tak? Boleh. Cuma bimbang sebelum Syaban kita mati. Dah niat dah nak ganti Syaban lah, nak ganti Rejab tahun depan saya nak ganti. Berapa tinggal? 14 hari. Berapa tinggal kak? 30 hari. Kenapa 30 hari? Lahir anak 1 Ramadan. Bayang. Banyak oh. Tonton sikit lagi ya. 7-6 boleh kita berhenti. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, usaha bagi jadi pergi haji. Ya Muaz, haji jangan lupa. Kontak Malaysia, tuan-tuan sekalian, kono daftar 1,300, dia akan blok, tak wajib blok duit tu, tak boleh keluar. Anak saya daftarkan, tuan-tuan sekalian, ketika dia kecil, yang nombor 1, umur dia 60 ke 61, anak kedua saya 62. Anak ketiga saya dah daftar dululah. Umur dia 70 kot. Yang ketiga 70 lebih. Sekarang umur dia 20, 9 boleh, 7 boleh, 2 boleh. Nah, ini Abi dah daftar kan. Ni kau simpan, ni slip ni Abi simpan dalam file kau. Kau ingat ni dah daftar ni, ada usaha walaupun nak poin tu jangan cerita lah, lama lagi. Sebab kota punya pasal, maka kita gugurlah dosa tu sebab kota. Bila ada yang daftar tu lepas tu sekalian, tengok berapa tu. Bila kau beri?
lagi sikit je Ustaz, lagi lebih kurang 30 tahun lagi, ataupun 33 tahun lagi settle lah. Kau pergi tahun bila? Kita tengoklah 2145. 2145 ni dah dokek Ustaz. Bukan dokek dah, 2145, bukan 2045 saya kata. Mesti ingat. Konon pula pandemik 2 tahun tangguh, bayang sekalian bayang. Kan tak nak daftar lah. Jangan kita samakan dengan Bangladesh punya kaedah. Geng-geng Bangladesh saya tanya hari tu kan, dia kata you pergi haji macam mana, pergi je lah. Dia pergi macam tu aja. Ya, Malaysia ada kota, ada yang pergi tanpa kota, main pergi je kan. Selamatlah dia kan. Malaysia kota. Habis tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila Muaz dah tanya tu, Muaz bin Jabal tak tanya dah, Nabi tanya balik. Nabi tanya Muaz bin Jabal. Ni Nabi tanya, ya Muaz, tanya balik. Nak tak aku nak tunjuk bagi tahu kat kamu pintu kebaikan? Nabi tanya Muaz, nak tak aku nak tunjuk pintu kebaikan? Nabi sebut 3 pintu kebaikan. Tuan-tuan buat 3 ni, inilah pintu kebaikan. Apa pertama tuan-tuan sekalian? Nabi kata, ya Muaz, puasa ni sebagai perisai. Orang yang puasa pada satu hari tuan-tuan sekalian, dia tak merapu, dia diam je, ponek, dia diam. Kenapa tu? Puasa. Alhamdulillah. Hari ni kau tak mengumpat ke? Tak ada pek mengumpat dah puasa. Yalah. Ya, tak cakap banyak tuan-tuan sekalian, buat puasa. Perisai. Lagi potang lagi dah malih. Tak larat. Macam orang pergi umrah tuan-tuan sekalian. Sebelum pergi umrah, sebelum niat ihram, buat perangai tuan-tuan sekalian. Buat hal bebas. Sekali kata mutawif, okey, pukul 8 pagi kita akan pergi berniat ihram dekat umrah dekat Tanah Naim ya. Bersedia pakai kain ihram semua tuan sekalian. Masa itu belum lagi larangan 13 larangan. Sampai dia niat ihram di Tanah Naim tuan sekalian, jaga. Tak berani potong pokok tak boleh, bunuh haiwan tak boleh, minyak wangi tak boleh, gunggul rambut tak boleh, bersama isteri tak boleh. Jaga habis. Tu junnah, perisai. Macam juga puasa. Tak berani dia labbaik Allahumma labbaik, zikir macam. Sebab apa? Sebab dalam ihram. Bila tawaf, bila sa'i dah cukup, nampak, buat hal balik, timbang puasa tuan sekalian kan. Tapi puasa ni tak semua orang boleh buat. Ni level orang puasa ni level tinggi lah. Sebab tak makan ni payah. Kita ni suka makan, tiba-tiba suruh puasa, leceh lah Ustaz. Dah puasa ni tak makan, lapar je, tak payah puasa. Ambil nombor 2 ni, pintu kebaikan apa dia? Sedekah lah. Hapuskan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah kita ni kata ulama kan. Dalam Quran pun ada sebut juga. Bila kita bersedekah atau sekian, kita tak pernah miskin. Dan jangan ikut orang berapa dia bagi. Mamat ni bagi RM10, kita tak boleh ikut Mamat ni RM10, kita bagi RM2. Kita tak boleh ikut orang. Kadang-kadang kita nak ikut orang kan. Contoh ikut orang kan. Orang jalan sekolah tuan-tuan sekalian, dia buat kenduri kahwin anak dia tuan-tuan sekalian, kemah dia 5 boleh. Sebab kenapa 5 boleh? Dia ada duit. Itu rezeki dia bang. Kita pun nak buat macam dia lah bang. Berapa kau nak kemah kau? 5 boleh. Kau gila kau? Duit kita 3,000 je ada. Nak buat 5 boleh macam mana? Buat apa yang kita boleh je lah. Nak ikut orang macam mana? Kita suka nak ikut orang yang kita tak mampu nak buatnya, susah. Semua nak ikut. Tak boleh tuan-tuan sekalian kan. Bang, anak sebelah tu dia hantar universiti swasta bang. Senang masuk bang. Bang, kita hantar anak universiti swasta je. Nak hantar universiti swasta apa? Duit kita ada 1,000 je. Kita tak boleh ikut orang kan. Dia ada duit, dia boleh bayar. Tentang sedekah ya, pintu kebaikan. Yang ketiga, ni yang bayar. Tapi Nabi kata ini pintu kebaikan. Tengah malam bangkit solat malam.
Solat malam tuan-tuan sekalian tak semua boleh buat kecuali tuan-tuan kan. Saya sebut tuan-tuan lah, tuan-tuan ni saya yakin pasti bangun malam, kalau tak hari-hari pun sebulan tu ada lah, saya yakin mesti ada. Itu keyakinan kita lah. Dan isteri tuan-tuan pasti juga bangun malam, saya yakin. Kalau tuan-tuan tak bangun, isteri bangun. Isteri tak bangun, tuan-tuan bangun. Kadang-kadang dua-dua bangun, Masya Allah, hebat kan. Bang bangun bang, kan, tak larat, isteri semayang. Besok pula isteri, suami kejut isteri, yang bangun yang, tak bangun dia, suami tak bangun. Hari Khamis tuan-tuan sekalian dua-dua bangun, sebab malam Jumaat bangun dua-dua semayang kan tuan-tuan sekalian. Bagus. Isteri kat bilik sebelah, isteri kat atas, tinggal atas semayang, tak apa. Dan bangun malam ni tuan-tuan sekalian ada 3 bahagian malam tu. 1/3 malam yang pertama ini orang jarang buat lah. Dia boleh sampai pukul 3 ni orang tak buat sangat. Orang tengah tidur. Tapi ada orang yang tengah tidur, ada yang belum tidur. 1/3 malam yang kedua ialah antara pukul 3 sampai pukul 4. Ini paling afdal bangun malam. Kiam, paling afdal, paling susah. Kemudian 1/3 malam yang terakhir ialah antara pukul 4 sampai pukul 6. Ni ramai yang ngebut. Sebab apa? Senang. Sebab dah masuk ke subuh. Tuan-tuan kalau dapat bangun pukul 3 ni, satu kejayaan paling besar. Pukul 3. Dia sama kejayaan pencuri masuk rumah kita pukul 3. Pencuri ni dia masuk rumah kita pukul 3 sampai pukul 4. Waktu tu orang tidur nyenyak, kita tidur mati kan. Dia bukan tidur katak dah, tidur mati. Tidur katak ni dia tak tidur benar pun, sebab dia melompat, dia tak boleh tidur kan. Tu tidur katak namanya. Saya bagi pun tidur katak nama, payah. Tuan-tuan bangun malam, walaupun azan 6-7 boleh, tuan-tuan bangun 6-5 boleh tuan sekalian. Antara tahajud dengan witir mana yang afdal? Witir yang afdal. Sebab apa? Itu penutup segala semayang. Tuan ingat ya, ulama kata antara witir dengan tahajud, bila tuan-tuan dah bangun, dah lewat ni tuan-tuan sekalian, tahajud tak buat, witir pun tak buat. Antara tahajud dengan witir tinggal lagi 3 minit, nak buat mana? Buat witir. Waktu tu ialah witir yang afdal. Sebab witir ni penutup sembahyang. Ingat macam tu. Tapi kalau tuan-tuan bangun pukul 3, tahajudlah dulu, taubat, hajat, witir. Witir pula rajin sikit 3, malih sikit, ngantuk 1. Jangan tak buat macam tu. Habis tuan sekalian. Nabi tanya lagi pada Muaz bin Jabal anhu, mahu tak aku nak bagi tahu pada engkau ya Muaz, pokok, tiang dan kemuncak kepada yang dibincang tadi ya. Dia bincang, Nabi kata, kau nak tahu tak pokok kita bincang tadi? Semayang, zakat, puasa, haji, puasa sunat semua tu, sedekah dan kita bangun malam. Pokok ni kalau tak ada, habis. Buatlah macam mana pun tak ada guna. Apa pokok dia? Islam. Kau Islam, ada dia punya kadar-kadar yang Allah akan bagi pertukaran jara dia. Kau kafir, kau buat kat dunia, dapat dunia, akhirat habis, tak dapat apa. Islam ni paling penting. Kan? Tu sebab bila dekat akhirat besok tuan-tuan sekalian, orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk neraka seiring sama. Satu ketika Allah panggil orang Islam ni kembali ke syurga balik, orang kafir tinggal. Orang kafir ni pula, kenapa dia masuk syurga balik? Kami masuk ke? Kau tak ada syahadah, dia ada. Ini untungnya. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak puasa, dia masuk neraka, teruk, kena kondam teruk ni tuan-tuan sekalian. Oleh kerana dia ada asyhadu an la ilaha illallah tuan-tuan sekalian, maka Allah panggil masuk syurga. Maka dia maka kata orang kafir ni dalam Quran, menyesal kami sebab kami tak Islam. Pokok dia apa? Islam. Sebab bila ada budak tuan sekalian yang dah Islam nak kembali kepada tak Islam tuan sekalian, pihak-pihak berwajib ni kalau boleh nak pastikan budak ni jangan kembali kepada agama asal dia. Mempertahankan, bimbang. Kalau dah kafir tuan sekalian, kita bimbang. Itu sebabnya mereka mempertahankan. Baik. Apa tiang segala yang kita bincang tadi? Apa dia?
tiang Islam tertogak dengan solat lah ni tiang tuan-tuan sekalian. Kau buatlah zakat, kau buatlah haji, kau banyak sedekah, kau banyak bangun malam sunat, tapi kau tak solat fardu, tiang ni roboh habis. Ni tiang dia. Kemuncak kepada yang kita bincang ni apa ya Muaz? Kemuncak yang paling tinggi, kemuncak bila kita sembahyang fardu sudah, kita dah zakat, kita dah haji, kita dah berpuasa sunat Isnin Khamis, berpuasa sunat air putih, berpuasa hari Arafah, kita sedekah banyak. Apa kemuncak dia? Kemuncaknya ialah tuan-tuan sekalian, jihad fi sabilillah. Ada kekuatan nak berjihad. Bila diarahkan kita berjihad, kita ada kekuatan, tak akan ada goyang. Macam itu. Dan terakhir, Nabi berkata lagi kepada Muaz bin Jabal di last, ketika bermusafir tuan-tuan sekalian, Nabi kata lagi kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, dia kata, ni last tuan-tuan sekalian, ini yang paling penting. Mau tak, kata Nabi SAW, mau tak aku nak bagi tahu satu benda yang kontrol semua ni? Benda ni yang kita bincang, yang kontrol semua, yang jaga kita ni, apa dia? Sebab kita bincang amalan ke syurga, selepas kita bincang pintu kebaikan, selepas kita bincang pokok dia, bagi tahu tiang dia, bagi tahu kemuncak dia, Nabi bagi tahu lagi, ya Muaz, mau tak aku nak bagi tahu satu benda yang kontrol semua ni? Pastilah Muaz nak tahu. Bin Jabal. Nabi pun pegang lidah. Nabi pegang lidah. Kau jaga benda ni, lidah ni. Jaga lidah ni. Baru Muaz bin Jabal tanya Rasulullah. Baru nak tanya. Tadi Muaz bin Jabal dia dengar je. Betul. Bila Nabi pegang lidah, Muaz pun tanya bin Jabal, adakah lidah ni yang kita cakap ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat esok? Muaz bin Jabal baru tanya. Nabi jawab apa? Heran aku ya Muaz, kata Rasulullah. Aku heran dengan kau ni. Kalau kau tak tahu benda ni yang penting ni. Heran Nabi tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Nabi sebab apa? Berapa ramai manusia atas muka bumi ni, kata Rasulullah SAW, Allah sembamkan muka dan hidungnya di neraka sebab lidah. Sudah pastilah lidah ni lah tuan-tuan sekalian, ya Allah, kan, penyebab orang ramai masuk neraka. Walaupun kita bincang tadi tu dah banyak buat, lidah tak kontrol. Habis. Dengan lidah lah tuan-tuan sekalian kita punya dunia berkocak. Dengan lidah lah kita punya organisasi kita berkocak. Dengan lidah lah adik-beradik kita berpecah. Dengan lidah lah orang bermusuh. Dengan lidah lah fitnah berleluasa. Dengan lidah tak bercakap tapi turun ke akal, turun ke hati, tangan pula, jari ni pula. Tuan-tuan, sebab lidah tak tercakap, akal fikir turun ke hati. Aku nak send lah orang hantar ni apa benda ni. Dia hantar dalam grup dia ada 250 orang. Benda yang dihantar tu benda fitnah. 250 orang dapat disebar fitnah dalam WhatsApp 250 orang. Dan ada 10 WhatsApp grup dia hantar, 2500 fitnah telah dia sampaikan kepada orang. Berdosa tauhid dia. Kan? Dalam grup yang pertama ada 250 orang tuan sekalian, dia send pula ke grup dia 250. Yang seorang lagi pula send pula ke grup dia tuan sekalian. Satu dunia dapat. Siapa puncuk? Puncuk orang pertama yang send itu. Ni jari ni. Mulut tak cakap. Tapi akal fikir, benda ni rasanya boleh forward ni. Tapi tidak diselidiki. Tak selidik langsung. Sampai ke hati kata, nafsu kata, jalannya. Pap, tuan-tuan, nak cover balik payah. Nak counter balik payah. Tuan-tuan, jadi selesailah perbualan antara Nabi dan Muaz bin Jabal radhiyallahu. Dan ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu dia sebut. Mudah-mudahan kita semua rumusan ni, jagalah lidah kita tuan-tuan sekalian, masya-Allah.
Sengaja Tuhan tak letak tulang kat lidah. Seperti mana hidung ada tulang. Kan? Tulang kan. Lidah Allah tak letak tulang. Kan? Dia kalau tulang tulang kan memang tak boleh cakap punya. Oleh kerana lidah ni tak ada tulang, kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni kan. Kita punya lidah tu tuan sekalian, kalau ke kanan kebaikan, ke kiri mengumpat ya kan, kalau ke belakang penipu ya kan. Jadi lidah tu macam ni tau. Sebab Allah nak tengok macam mana penggunaan lidah kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon kemaafan, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.